Kau bayangkan, nak makan pun susah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pahal, selamat kembali ke RH TV dan saya Rais Hamid. Ramai yang tanya dekat aku, teruk sangat ke training tentera ni? Jawapan dia, yes. Memang teruk. No, God! No, God, please, no! 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 Latihan tentera yang aku jalani dulu ni adalah latihan untuk pegawai kadet, untuk menjadi seorang pegawai. Dia ada banyak training tentera ni. Dia ada training pegawai graduan, dia ada training wataniah, dia ada training untuk rekrut. Ada certain benda yang berbeza, tapi secara overall dia lebih kurang je. Yes, memang training tentera memang teruk, memang penat, memang sebab korang nak jadi tentera. Ini adalah latihan untuk menjadi tentera, bukan latihan untuk menjadi pereka fashion atau latihan menjadi Insta famous atau latihan menjadi penyanyi atau latihan menjadi pelakon. Bukan. Ini latihan untuk menjadi tentera. Di mana latihan ini memang didesain untuk membentuk korang-korang yang daripada dunia awam, daripada kampung, daripada rumah korang, daripada tempat asal korang, dengan perangai samsing, ada yang perangai baik, ada yang perangai gangster kampung. Training ni untuk mengubah korang menjadi seorang tentera, seorang yang mampu memimpin, seorang yang berani, seorang yang kuat mental, seorang yang tak suka bagi alasan, jadi seorang yang multitasking, boleh buat apa saja, seorang yang mampu berhadapan dengan musuh dan macam-macam lagi. Dan bukan sekadar untuk jadi seorang tentera, untuk menjadi orang juga, faham tak? Untuk jadi orang. Sebab sekarang ni ramai yang rupa manusia, tapi perangai, attitude, mental, pemikiran bukan macam orang dah. Jadi untuk video kali ni aku nak cerita dekat korang secara ringkas aku punya rutin harian sebagai pelatih tentera. Latihan tentera yang aku pernah join ni dia lebih kurang macam UPNM. Ia adalah satu latihan ataupun program latihan tentera sambil belajar. Korang ambil degree, korang ambil diploma. Masa zaman aku dulu ambil diploma lah, yang diiktiraf oleh UTM. Dan dalam masa yang sama korang juga akan dilatih untuk menjadi seorang tentera. Korang bayangkan dekat situ macam mana dengan pening nak ambil degree, exam, kelas apa semua. Dalam masa yang sama korang juga kena belajar. Belajar menembak lah, belajar masuk hutan lah, belajar itu, belajar ini. So dekat situ pun dah nampak macam susah kan. Untuk latihan aku, dia terbahagi kepada dua, iaitu dia ada minggu akademik dan juga minggu ketenteraan. Bila minggu akademik ni dia akan ikut jadual akademik yang aku ambil diploma dulu tu, dia akan ikut jadual yang dikeluarkan oleh UTM. So kalau masa kelas tu kau kena ikut lah kelas apa daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Daripada pagi sampai ke petang lah dia punya kelas tu kan. Hari-hari kita orang dimulakan seawal jam 5.30 pagi, iaitu kena berbaris untuk solat subuh berjemaah. Lepas solat berjemaah subuh, kau kena berbaris balik untuk breakfast pula. Lepas breakfast pula dalam pukul 7 macam tu akan ada latihan ketenteraan, iaitu physical training, ataupun dalam bahasa askar dia kita selalu panggil PT, ataupun latihan kecergasan. Latihan kecergasan ni yang macam korang selalu tengok lah dekat video-video tentera. Kena guling-guling lah, kena pumping lah, kena angkat balak lah, kena merangkak lah, apa semua tu lah. So selama 1 jam. Lepas habis PT ni pula kau kena bersiap sedia untuk pergi ke kelas akademik lah. Masa zaman aku, dia punya bangunan akademik dia jauh sikit, so kau kena naik bas. So nak naik bas pun nak kena berbaris juga. Biasanya daripada tempoh habis PT sampai nak kena naik bas tu lebih kurang dalam 5 minit 10 minit je. So pandai-pandai korang lah nak mandi, nak bagi wangi, nak bagi buang lumpur apa semua, kena pakai baju untuk pergi kelas apa semua dan pergi ke kelas akademik. Kelas akan bermula pagi jam pukul 8, 8.30 sampai petang lah. Sampai petang dalam pukul 5 macam tu. Dia akan ada masa break pagi, dia akan ada lunch time. Kelas secara terus menerus, dia tak ada rehat sekejap ke apa kecuali untuk makan saja. Habis saja kelas pada petang hari, kau kena naik bas balik, kau kena balik dekat kau punya wisma pegawai kadet. Dan ada lagi sekali latihan
PT. Latihan PT ni akan bermula pada jam 5.30. So daripada bas tu, daripada bangunan akademik nak sampai dekat kau punya wisma, ambil lebih kurang 15 minit apa semua. So kau ada dalam lebih kurang lingkungan 10 ke 5 minit untuk bersiap sedia nak berbaris untuk latihan PT pula. Masa tu bila bas dah sampai, kau akan tengok jurulatih PT tu dah tunggu dengan muka bengis dia kan. Kalau kau lambat, memang sakit lah. So pandai-pandai lah kau nak buka baju, nak tukar persalinan untuk latihan PT tu dan berbaris untuk PT 1 jam juga. Pada pukul 5.30 sampai pukul 6.30. Dah guling, dah mengangkat, dah berlari, dah angkat balak, dah angkat orang, dah buat pumping apa semua selama 1 jam. Lepas habis je PT, kau kena pergi berbaris pula untuk perbarisan petang. Dan pada pukul 6.45 tak silap aku, kau dah kena berbaris untuk makan pula. Kau ada lebih kurang 5 ke 10 minit juga untuk kau pergi bersihkan diri, untuk pakai baju untuk aktiviti yang seterusnya, iaitu makan dan juga solat berjemaah. So mandi, kelang kabut apa semua, berbaris. Biasanya perbarisan yang dekat wisma ni akan diambil oleh senior lah. So janganlah korang lambat. Kalau datang selai seorang datang, lepas tu ada yang lambat ke benda ke, yang tengah tunggu dekat dalam barisan tu, macam biasalah, kena tunggu dalam keadaan yang menyakitkan lah. Settle perbarisan, kau pergi makan pula akan diberi masa lebih kurang 5 ke 10 minit je macam tu. Tengoklah mood senior ataupun mood jurulatih yang ambil masa tu. Dia bukannya time makan ni, kalau dalam tentera, dia bukannya kau boleh boleh borak-borak ke benda ke. Kau kena makan dalam keadaan senyap, dalam keadaan tegak, tak boleh tengok bawah, tangan kau je yang bergerak. Dalam tentera dipanggil makan secara square. Belah kanan kau sudu, belah kiri kau garpu, kau kena makan. Okey, kau tak boleh tunduk, okey, kau tak boleh menongkat kau punya siku apa semua, tak boleh. Dan kau kena makan dengan pantas paling senyap, tak ada bunyi pinggan, tak ada bunyi sudu. Kalau bunyi je sudu, kalau bising je ataupun kau tak ikut spek makan macam tentera makan, sakit lagi. Tu yang ada kadang-kadang kena makan bawah meja lah, kena buat latihan tangan lah, macam-macam lah. Memang kau bayangkan, nak makan pun susah. Bila habis je makan, kau kena berbaris pula untuk solat maghrib berjemaah. Biasanya akan membawa sampai ke isyak lah. So antara maghrib dengan isyak tu, kau kena baca Quran. Kadang-kadang ada ceramah agama, kadang-kadang ada solat sunat, macam-macam lagi lah aktiviti agama yang kita buat biasanya. Lepas habis saja aktiviti dekat surau, kita akan berbaris lagi untuk sesi prep lah, untuk sesi study. Okay, student universiti malam nak kena ada prep lah kan. Biasanya prep 8.30 sampai ke pukul 10.30. Pukul 10.30 nak kena ada perbarisan malam pula, kena berbaris. Tujuan untuk perbarisan malam ni, in charge ataupun IC untuk sesebuah squad tu, dia akan bagi briefing lah. Okay, untuk esok apa nak kena bawa, esok ada ni, esok ada tu, make sure bawa ni. So as a reminder untuk besok punya aktiviti pula. Nanti IC akan report dekat duty instructor, anggota cukup ke tak, ada yang sakit ke, ada yang ni ke benda ke, dan seterusnya. Orang kata tengok nasib. Kalau semuanya okey, kalau semuanya tak ada apa-apa, bolehlah korang keluar baris, balik ke bilik masing-masing dan bolehlah tidur. Kenapa aku gelak? Sebab macam aku cakap tadi lah, dia bergantung kepada nasib. Kalau nasib baik, kau boleh pergi tidur lah. Kalau nasib tak baik, dia akan ada aktiviti pada malam hari. Aktiviti pada malam hari ni pula, tengoklah. Kadang-kadang ada standby bed, kadang-kadang ada room inspection, kadang-kadang ada latihan change parade. Kadang-kadang tu tiba-tiba kau kena belasah je. Biasanya aktiviti pada malam hari ni bukan diambil oleh jurulatih fizikal, tapi diambil oleh senior ataupun jurulatih yang bertugas. Biasanya senior lah yang ambil. So kau kenalah berguling lah, kau kena pumping lah, kau kena ni lah, benda lah. Tujuan dia sebenarnya adalah latihan ekstra, untuk memupuk semangat kerjasama antara squad-squad ni, antara kawan-kawan, untuk nak uji korang punya mental. Boleh tak kau kena belasah pada malam hari yang kadang-kadang habis pukul 2 pagi, 3 pagi, lepas tu nak tidur, besok nak start balik aktiviti yang macam aku cerita tadi tu 5.30. Aku tak tahu nak explain macam mana, tapi kau akan diuji mental kau dengan
cara yang macam tu lah. Sebab tu lah kalau siapa yang tinggal berhampiran dengan pusat-pusat latihan ni, dia akan dengar lah pada pukul 1 pagi, 2 pagi akan dengar suara sekumpulan orang akan menjerit-jerit. 1, 2, 3. Itulah satu hari untuk minggu akademik yang korang kena lalu lah. Hari-hari lebih kurang je aku rasa rekrut ke UPNM ke GO ke pegawai graduan ke, lebih kurang, bukan sama lebih kurang. Jadi macam pelajar-pelajar universiti yang lain, bila dia ada cuti semester, biasanya korang boleh balik kampung selama 3 bulan kan. Boleh balik kampung, boleh buat kerja part time. Tapi kalau student yang macam UPNM ni, bila cuti semester kita tidak dibenarkan cuti, tapi kita akan ada minggu ketenteraan. Perjalanan dia lebih kurang, cuma bila time minggu akademik yang korang punya kelas tu, dia digantikan dengan latihan ketenteraan. Contohnya macam latihan kawat, kelas senjata, kelas nak baca kompas dan macam-macam lagi lah latihan tentera lah. Lepas tu ada masa-masa dia akan ada latihan ketenteraan yang berskala besar. Contohnya kau kena masuk hutan, ada kompas marching, ada jalan laju ataupun jalan lasak, ada latihan menembak, akan ada pertandingan kawat, akan ada pertandingan road relay dan macam-macam lagi. Pada aku latihan ketenteraan ni satu benda yang macam best lah, sebab kau tak perlu nak pegang otak nak belajar akademik, kalkulus lah, berbenda lah. Kau hanya perlu enjoy dengan aktiviti-aktiviti ketenteraan saja. Itu untuk Isnin sampai Jumaat. Untuk hujung minggu pula biasanya dia akan ada aktiviti-aktiviti pembersihan kawasan ataupun dalam askar kita panggil domestik. So korang kena bersihkan kawasan lah, bersihkan bangunan, bersihkan bilik, bersihkan laman, kena hitamkan jalan tar, kena hijaukan rumput. Benda-benda pelik yang kita buat dalam askar ni. Tapi kalau sepanjang minggu tu performance untuk squad korang bagus, kemungkinan korang akan diberikan outing. Boleh lah keluar pergi bandar kan, nak pergi main bowling ke benda ke, boleh lah pergi keluar. Untuk outing pula biasanya dia akan bagi masa lah daripada pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang ataupun daripada pukul 10 pagi sampai ke 10 malam. Bila korang outing, korang bukannya boleh suka-suka pakai baju apa yang korang nak untuk pergi ke bandar tu, tak. Dia ada baju-baju khas dia. Contohnya macam aku dulu, ada satu masa tu kita orang kena pakai baju kemeja dengan tie, dengan kasut kilat apa semualah. Ada satu masa tu dia kena tukar pula, kena pakai uniform pula masa outing. Kalau UPNM tak silap aku, dia ada baju khas dia, baju casual dia untuk pergi ke outing. Apa tujuan dia nak keluar pergi bandar outing pun nak kena pakai uniform? Disebabkan anda-anda ini adalah tentera, pelatih tentera. Jadi bila korang keluar outing tu, korang still tak boleh buat suka-suka hati korang pergi makan bercangkung dekat tepi longkang ke apa, tak. Korang still kena menjaga image korang sebagai tentera. Dan dekat luar, dekat persekitaran, dekat bandar-bandar yang korang keluar ni, sebenarnya ada mata-mata yang sedang monitor korang, yang memerhatikan korang daripada jauh. So hati-hati, jangan buat benda yang pelik-pelik. Itulah sahaja aku rasa secara ringkas rutin harian tentera yang aku boleh cerita kat korang. Sebab kalau aku nak cerita every detail, macam mana rasa dia, macam mana keperetan dia, itu korang nak kena masuk sendiri lah tentera. Tapi perjalanan dia lebih kurang macam tu lah. Dan secara general dia sama je. Latihan rekrut ke, latihan pegawai graduan ke, latihan iktisas tentera ke, latihan pegawai kadet ke, latihan untuk UPNM ke, lebih kurang sama. Tapi dia tak serupa lah. So kalau nak kata tidur tak cukup, tidur 2 jam, 1 jam tu memang betul lah. Mana pernah cukup tidur dalam tentera ni? Kau akan sentiasa rasa kau tak cukup tidur, kau tak cukup masa untuk diri kau tak cukup masa nak mandi, kau tak cukup masa nak berkemas, kau tak cukup masa nak makan. Memang akan rasa serba-serbi tak cukup, tak selesa untuk diri kau. Tapi korang tak boleh nak merungut. Sebab korang yang pilih nak masuk tentera, korang yang pilih jalan ni. Kalau rasa-rasa tak boleh tahan, tak boleh nak terima dengan keadaan ataupun latihan untuk menjadi tentera ni,
Kau janganlah jadi tentera. Kau pergilah jadi pereka fashion ke. Kau pergilah jadi kerani syarikat ke. Apa benda ke. Janganlah jadi tentera. Dah nama pun tentera, latihan dia macam tentera lah. Sebab ada juga yang komplain, oh latihan tentera ni susah, latihan tentera ni tak cukup tidur, latihan tentera ni asyik kena marah, asyik kena maki, asyik kena belasah. Guys, come on lah. Tentera ni nanti, satu masa nanti, kalau lah tiba-tiba jadi kucak-kacir dekat Malaysia ni, tentera yang kena kerah, tentera yang kena berhadapan dengan situasi-situasi yang sukar ni. Setiap latihan yang dah didesign untuk tentera ni bukan orang suka-suka buat, memang dah dikaji, memang dah disusun dengan cantik. Punya tahap yang untuk menguji korang punya fizikal dan mental ni, supaya nanti bila dekat luar nanti korang boleh berhadapan dengan benda-benda yang orang kata challenging ni. Dan bukan juga sekadar untuk melatih korang untuk jadi tentera, dia juga untuk membentuk korang punya sahsiah diri. Contohnya macam aku sendiri dan juga orang-orang lain yang pernah menjalani latihan tentera, yang dah habis servis, yang dah berhenti, aku percaya masih lagi ramai yang mengaplikasikan apa yang dia dah lalu masa latihan tentera tu, dia apply dekat luar walaupun dia sebagai seorang awam. Jadi apa yang aku dah cerita ni, korang nilaikanlah sendiri. Teruk ke? Tak teruk. Yeah. Itu je video aku untuk kali ni. Aku minta maaf sebab lama juga aku break, seminggu lebih, sebab ada perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Okay? Tapi insyaAllah aku banyak lagi konten-konten yang aku nak share dekat korang. Korang boleh share video ni kepada sesiapa yang berminat, kepada sesiapa yang nak tahu, maybe yang dah lulus temudega, yang bakal memasuki latihan tentera ni. Korang boleh share dekat diorang, bagi diorang dapat sedikit gambaran lah macam mana training tentera ni. Jangan lupa tekan butang like, please, like. Jangan lupa subscribe guys. Tolong subscribe channel aku dan tolong tekan butang loceng untuk notification video-video yang selepas ini, sebab insyaAllah video aku lepas ni aku akan menceritakan pengalaman aku di dalam latihan survival di dalam hutan selama sebulan yang menyebabkan aku punya berat turun kepada 45 kilo sahaja. Ini memang pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Memang once in a lifetime lah. Okay? Alright, that's all. Assalamualaikum. Stay safe, stay tuned. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.